Masih tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Merdeka ke-64 kepada anda semua, yang mana semalam kita menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64. Walaupun pada tahun ni kalau ikutkan kita tidak membuat sambutan yang yang gilang gemilang, yang boleh perarakan because of COVID masih lagi melanda di negara Malaysia. So sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT naikkan COVID-19 ni, wabak COVID-19 ni ke atas, supaya kita dapat hidup seperti sedia kala, hidup seperti normal biasa. Okay, walaupun bagaimanapun, untuk buat ketika ini kita amalkan dahulu cara hidup norma baru untuk kita mengelak daripada berlakunya penularan COVID-19. Okay, untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, kelas 1 bulan 9 2021, dan sama-sama kita membukanya dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, berkenaan dengan assignment sebab malam tadi ramai orang mesej saya kan. Orang mesej personal pun ada, orang mesej dalam grup pun ada. Tapi semalam pukul 10 saya rasa macam penat sangat semalam sebab semalam ada kerja sikit. So pukul 10 tu biasa saya okey je, tak ada masalah kalau orang orang mesej WhatsApp jam 10 malam sekalipun. Pukul 11 pun saya layan lagi. Tapi semalam disebabkan saya penat dan saya tengok jam pukul 10. Aduh, kenapalah tanya masa ni kan. Tapi saya tak adalah marah malam tadi. Jangan terasa siapa-siapa yang WhatsApp kat saya semalam, saya kata tunggu pagi besok. Sebab semalam saya penat sikit. Okey, untuk menjawab soalan-soalan assignment, sebab saya tengok semalam ada lagi yang WhatsApp ke saya. Dia tanya, dia kata, "Sir, saya tak dapat lagi cari taska. Saya tak dapat lagi maklumat daripada taska, dan banyak taska ataupun tadika yang tak menerima untuk dibuat kajian." Okey, dia macam ni, senang cerita. Sebab saya dah beritahu sebelum ni, soalan ikutkan saya dah beritahu. Yang mana tak dapat lagi tadika, yang tak dapat lagi taska, sama ada pasti ke, kemas ke, swasta ke. Okay, dia macam ni, senang. Okay. Yang mana tak dapat lagi tu, you boleh rujuk dekat internet, you browse, cari kat internet, and then segala maklumat-maklumat yang diperlukan, ambil sahaja daripada internet. Tapi jangan copy and paste. Please jangan copy and paste. Tapi you kena buat karangan you sendiri. Maksudnya, you buat you punya ayat sendiri. You olah sendiri. Sama juga yang mana tak ada maklumat tu, contoh korang tak dapat misi, vision ataupun lagu ataupun baju, apa lagi, peta lokasi, itu semua you boleh dapatkan daripada internet. Yang mana tak dapat maklumat, cari dalam internet and then siapkan you punya tugasan. Okay. Dan berkenaan dengan peta lokasi, ini satu hal juga ni. Peta lokasi ni, kalau contohlah, kalau you bagi Google Map punya peta, okay, sebab tu semalam saya guna ayat secara logikal kan. Okay, dia sebenarnya, okay, contohlah kalau orang bagi kad kahwin kat you, and then orang bagi Google Map, and then dia punya lakaran pun macam Google Map, agak-agak you jumpa tak rumah dia? Tak jumpa kan? Sama juga dalam peta lokasi untuk tugasan ni. So you punya peta lokasi tu, dia macam seperti peta yang you guna untuk kad kahwin. So dia punya maklumat-maklumat tu kena ada lah. Jalan ni daripada mana, and then di sekitar tu ada apa. Ada balai polis ke, tunjuklah balai polis, ada klinik ke, ada kedai ke. So you tulis dalam peta lokasi tu. Okay. Ni kalau misalnya kata bagi yang tak ada lah, bagi yang tak ada peta lokasi. Yang ada peta lokasi, okay, kalau contoh misalnya kata, kalau pengusaha tu dia bagi dia snap gambar.
Okay, dia snap gambar and then dia bagi kat you. Takkanlah you nak ambil yang snap gambar tu masuk dalam you punya tugasan kan? Sebab dalam tugasan ni kita nak tengok kreativiti anda. Cara anda memberi penerangan, cara anda presentkan kepada saya. So kalau you ambil yang gambar yang orang snap kat you and then you masuk ke dalam tugasan, markah pun dia lain macam lah. Markah pun lain macam lah. So kalau nak markah lagi bagus, lagi cantik, lagi elok, adalah usaha you sendiri. Usaha macam mana? Usaha dia, you lakarkan sendiri. You buat sendiri balik. Daripada gambar tu, you buat balik, jadikan satu maklumat. Okay? Ya, engkau ada cakap apa ke? Tak ada. Okay, dan satu lagi dari segi muka surat. Okay, muka surat, kalau ikutkan dia ada 30 muka surat kan? Okay, saya bagi kelonggaran sedikit di mana maksimum 35. Saya bagi ekstra lah 5. Minimum 30. Kurang daripada 30 tak boleh, lebih daripada 35 pun tak boleh. So di antara 30 hingga 35. Okay? Boleh kelas? Boleh. Sir, nak tanya. Boleh tanya. Baju tu kan, kena lukis diri ke? Ataupun Okay, pasal baju dia macam ni. Okay, contohlah kalau misal kata baju tu cikgu dia ambil gambar je. Dia ambil gambar baju sekolah dia. Okay, kalau you nak lukis balik, mungkin ianya menyusahkan you. Maksudnya mungkin agak sukar lah. Okay, agak sukar dan lagi pun kalau dah gambar yang dibagi tu cantik, menarik dah, tak apalah, yang tu you masukkan dalam tugasan, tak ada masalah. Boleh diterima pakai lah. Okay, boleh Nur Fatin? Boleh. Okay. So ada apa? Sekejap lagi. Apa dia? Jadual tu kan, kalau ada gambar tu tak gambar je lah ke nak kena salin semula? Okay, kalau jadual tu you salin semula lah. Sebab kalau gambar tu macam tak menarik kan. Kalau macam baju tadi tu sebab you susah nak melukis balik. Macam jadual, borang, yang mana dia snap tu, zahirkan balik. Sebab itu semua tu tak cantik kan kalau masuk ke dalam you punya tugasan. Kan? Dan lagi pun dia senang untuk you tiru balik. Boleh? Nur Fatin? Boleh. Okey. Ada tak apa-apa soalan yang nak ditanya? Sir. Ya. Kalau yang ABM tu yang macam besar tu lah, laptop apa semua. Itulah, itu semua lah. Yelah. Okey, I see. Kalau gambar ke, dia ada bagi gambar. Kalau ABM tu boleh ambil gambar tu masuk dalam tugasan, tak apa. Oh, yang macam budak buat tu yang aktiviti. Betul. Yang budak buat aktiviti, budak buat hasil kerja, boleh masuk dalam tu, tak apa. Okey. Ada lagi soalan? Saya rasa soalan-soalan yang saya terangkan tadi tu semua soalan-soalan yang ada yang bertanya lah. Sebab dia jadi macam ni tau. Contohlah si A ni tanya pasal peta lokasi secara personal. And then si B pun tanya juga pasal lokasi secara personal. So jadi macam saya dah bagi tahu dah secara umum dalam kelas, tapi kenapa dia tak dapat lagi. Sama juga yang pasal taska tu yang saya kata saya dah bagi tahu dah kalau taska tak dapat tu boleh cari dari internet. Soalan tu dia baru tanya minggu ni. Saya cakap minggu depan dah nak hantar, takkan minggu ke-6 baru nak tanya. Rasa macam pelik sebab benda tu semua saya dah terangkan dalam kelas. Melainkan kalau dia tak pernah masuk dalam kelas, itu mungkin yang berlaku lah. Maksudnya dia tak pernah masuk dalam kelas, dia tak pernah dengar apa yang saya terangkan. Itu menyebabkan dia bertanya. Tapi kalau jadi macam tu, that's mean kadang-kadang tindakan lah. Saya perlu ambil tindakan orang yang tak pernah ambil masuk kelas ni. Sebab semua benda saya dah bagi tahu dalam kelas. Okay? Right kelas? Semua dah clear ke pasal tugasan? Next week nak hantar tau. 9 hari bulan. Hari Khamis. 9 hari bulan 9. Hari Khamis sebelum jam 4 petang ke 5 petang? 4 petang tu. Saya 4 petang. Okay, semua dah okey dah pasal tugasan? Sir. Ya. Yang Dekat Arhan soalan tu kan. Dekat bahagian pengenalan tu. Dia kata nak alamat, peta dan lokasi. Okay. So kalau peta tu maksudnya nak peta lokasi ke? Peta lokasi tu sebenarnya satu ayat tu. Dan tak ada.
Dia tak ada dan tu. Dia sepatutnya alamat dan peta lokasi. Bukan alamat, lokasi dan peta, bukan. Okey. Okey. Boleh? Ada apa nak tanya lagi? Tak ada? Kelas. Saya tak marah tadi. Saya bagi penerangan je. Janganlah diam macam tu. Alah. Kelas. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya. Sir. Ya. Unakan. Pada. Kalau saya nak tergelak. Pada. Abang lah. Abang mai. Pada. Okey, kalau yang jadual kaki tangan tu kan, kita kena buat jadual kerja depa lah kan? Jadual kerja depa lah. Jangan buat kerja jadual untuk kaki dan tangan. Okey. Kerja mereka lah. Depa punya jadual kerja lah. Okey, beres. 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 Okey, boleh? Boleh semua? Boleh. Alright, kita ambil mood untuk kita belajar. Okey, sekarang kita akan masuk topik, kita akan habiskan topik 4 dan kita akan masuk sedikit topik 5. Okey. So untuk tugas 1 kita letak tepi dulu, kita belajar pula Kita belajar, kita bagi ambil mood, kita bagi ceria-ceria. Sebab sekarang ni pukul 9 pagi, saya tahu pukul 9 pagi ni ada orang mesej ke? Tak ada. Okey, pukul 9 pagi ni kalau ikutkan dekat tempat korang ni, mesti korang dah rasa macam aku nak tidur, tapi nak tak nak pun kita kena belajar. Walaupun semalam hari cuti 31 Ogos, semalam cuti pun hari ni kena belajar. So ambil mood balik untuk kita belajar. Jangan kita ikut sangat perasaan kita. Perasaan untuk tidur tu letak tepi dulu. Kita belajar. Kita akan belajar untuk topik 4 dan 5. Hopefully all of you sentiasa bersedia. Tidak ada yang mengantuk. Kalau korang nak tidur pun, korang jangan tidur. Kelantan kata ok semata, ok senapah. Okey, kita masuk ke topik topik 4 untuk penyediaan jadual aktiviti harian. Okey, last week kita sudah pun mempelajari tentang, kita dah tahu dah apa itu jadual aktiviti harian prasekolah, kita dah tahu kemudahan, kita dah tahu iklim yang positif. So sekarang ni kita akan masuk kepada komponen-komponen di dalam jadual aktiviti harian. Okey, ianya terdapat 2 komponen yang perlu kita tahu. Yang paling utama iaitu aktiviti bermain dan belajar serta rutin harian. Okey, ini adalah 2 kumpulan yang berbeza. Okay, 2 kumpulan yang berbeza. Okay, kita tengok apakah aktiviti bermain dan belajar yang perlu kita lakukan di dalam jadual aktiviti harian. Okay, di mana ianya terlibat di dalam dan luar bangunan. Artinya untuk aktiviti bermain dan belajar ini, okay, ianya melibatkan keseluruhan kawasan yang ada di dalam taska ataupun tadika. Maksudnya apakah aktiviti di dalam dan apakah aktiviti di luar bangunan, ianya perlulah dinyatakan. Dan yang kedua, suasana aktif dan senyap. Apa maksud suasana aktif dan senyap ini? Maksudnya ialah dari segi pembelajaran, dari segi aktiviti bermain dan belajar, mestilah ianya melibatkan suasana yang aktif. Suasana aktif maksudnya suasana yang inilah, suasana dia bermain aktif. Orang kata aktif dah ceria. Tapi ianya mestilah senyap. Kenapa mestilah senyap? Sebab kita tahu pelajar-pelajar taska atau tadika ni mereka adalah kanak-kanak. Dan kita tahu bila kanak-kanak mereka tidak boleh pisahkan dengan keadaan yang bising. Okay, so kita sebagai pengusaha perlu adakan aktiviti yang mana ianya adalah aktiviti yang mempunyai suasana aktif tetapi ianya dalam keadaan yang senyap. Maksudnya kita perlu buat pemantauan lah, perlu kawal supaya pelajar-pelajar kita tadi menjalankan aktiviti secara senyap tetapi aktif. Okay? Dan yang ketiga, dirancang dan bebas. Okay, apa maksud dirancang dan bebas? Okay, maksudnya di sini, okay, aktiviti bermain dan belajar ni kita tahu, pelajar ni memang mereka ingin bermain. Memang dunia mereka adalah dunia bermain. Okay, jadi kita sebagai pengusaha atau kita sebagai guru, kita perlu rancang
apakah aktiviti-aktiviti yang perlu mereka lakukan. Maksudnya kita kena rancang. Okay, aktiviti apa yang perlu mereka lakukan setiap hari? Okay, apa yang perlu mereka lakukan pada hari tersebut? Okay. Dan pada masa yang sama, kita beri kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Artinya, kanak-kanak kita tahu mereka ni tidak boleh dikengkang. Mereka ni tidak boleh orang kata apa, kongkong. So, untuk mereka tadi ni, sebab kita tahu dia tak boleh dikongkong. So, kita kena ada rancangan. Kita bagi rancangan, kita buat rancangan, and then pada masa yang sama kita bebaskan kepada mereka untuk laksanakan aktiviti bermain dan belajar yang telah kita rancangkan. Dia berbeza dengan kita bagi kebebasan tanpa ada rancangan. Okay. So sebab kalau kita bagi kebebasan tanpa ada rancangan, ianya menyebabkan pelajar tadi akan jadi huru-hara. Dia akan buat everything, dia akan buat sesuatu benda, dia akan buat ikut sedap dia saja. Tapi kalau kita bagi kebebasan dengan adanya rancangan, ianya orang kata apa, akan teratur. Nampaklah teraturnya. Sebab dia tahu aku kena buat benda ni, tapi aku tak apa, aku boleh buat secara bebas. Itu cerita dia. Okay, itu untuk aktiviti bermain dan belajar. Manakala untuk rutin harian. Rutin harian ni adalah apakah yang perlu kita lakukan, okay, so, kita sebagai seorang pengusaha ataupun kita sebagai seorang guru, apakah rutin harian yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan, okay, semasa berada di premis taska ataupun tadika. Okay. Antara perkara yang perlu kita titik beratkan ialah masa tiba dan balik. Maksudnya kita kena tahu, okay, apakah perkara yang perlu kita buat pada masa mereka itu kanak-kanak itu tiba di taska kita, dan apa yang perlu kita buat semasa mereka mahu balik daripada taska kita. Sebab itulah ianya dinamakan sebagai rutin harian, because of setiap hari ianya akan dilakukan, okay, dengan perkara yang sama. Maksudnya setiap hari kita akan buat benda yang sama. Sebab itu kita namakan sebagai rutin harian. Berbeza dengan aktiviti bermain dan belajar. Aktiviti bermain dan belajar ni ianya bukan rutin. Sebab setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, okay, ianya sentiasa berubah-ubah. Dia sentiasa berubah. Kenapa berubah? Because of kita perlu melihat kepada keadaan pelajar tersebut. Sebab kita sebagai guru, kita tak boleh, walaupun kita dah ada, sebab tu kita dikata dirancang dan bebas. Sebab kita buat sesuatu benda walaupun sudah dirancang, tapi kita tidak boleh terlalu rigid kepada rancangan kita tadi. Kita kena tengok perubahan semasa. Macam mana pelajar tu? Macam mana keadaan pelajar? Adakah pelajar tu okey ke tak okey? Sebab pelajar ni kan kanak-kanak kan. Sebab kanak-kanak ni mereka ada mood-mood tertentu. Mood-mood yang tidak boleh kita lari daripada mood mereka. Bila kita lari daripada mood mereka, itu menyebabkan mereka akan rasa bosan dan menyebabkan mereka akan lari daripada fokus untuk belajar. Okay, right. Yang pertama tadi kita tahu dah masa tiba dan balik. Yang kedua, apa yang jadi sebagai rutin harian ialah masa perhimpunan. Masa perhimpunan untuk setiap hari. Sebab setiap taska tadika ni dia ada masa tertentu untuk kita jadikan sebagai masa perhimpunan. Maksudnya setiap pagi kita akan buat perhimpunan. Setiap pagi kita akan buat perhimpunan. Masa perhimpunan itulah kita akan melihat keadaan pelajar. Macam mana keadaan pelajar kita? Mood pelajar kita macam mana? Baik ke, tak baik ke, okey ke, tak okey ke, kan? Okey. Yang ketiga adalah masa makan ataupun masa rehat. Ini juga merupakan rutin harian. Di mana kita akan sentiasa adakan masa makan. Maksudnya bila masa perlu mereka makan dan apa perlu mereka buat semasa nak makan. Perlu baca doa, duduk beratur dulu, and then ambil makanan, and then duduk sopan. Lepas duduk sopan, apa perlu dia buat lagi? Baca doa. Lepas baca doa, apa perlu dia buat lagi? Terus makan. Lepas makan, apa perlu buat lagi? Contoh, kita boleh bawa mereka, ajar mereka untuk buat mengemas tempat makan ataupun mengemas dia punya pinggan makuk dan sebagainya. Okay. Dan sama juga masa rehat.
Masa rehat juga kita jadikan sebagai rutin harian. Sebab pelajar ni dia perlu ada masa untuk mereka rehat. Kita tak boleh bagi direct straight je dia belajar, tak boleh. Kita orang tua ni pun sukar untuk mengikuti kelas tanpa ada rehat. Sama juga apatah lagi dengan kanak-kanak. Kanak-kanak lagilah mereka lagi memerlukan masa untuk mereka rehat. Okay. Okay, ada pesanan. Right. Okay, seterusnya kita lihat kepada perkembangan kanak-kanak. Okay. Di mana dalam kita melakukan aktiviti ataupun jadual untuk kanak-kanak, untuk pelajar, kita perlu melihat kepada perkembangan kanak-kanak. Maksudnya kita punya susunan jadual tersebut perlu juga kita lihat kepada jenis-jenis perkembangan kanak-kanak. Ianya terdapat 7 jenis perkembangan kanak-kanak, iaitu kerohanian dan moral, bahasa dan komunikasi, fizikal, sosial emosi, kognitif, seni dan estetika, dan pendidikan Islam. Inilah 7 perkembangan kanak-kanak yang harus kita perhatikan. Okey. Seterusnya, ini merupakan contoh jadual waktu tadika. Ini kita kena pakai Mutiara Bistari lah. Okey. Kalau tengok di sini, dia ada rutin setiap hari. Isnin contoh, Isnin pukul 8 hingga pukul 10, rutin. Dia dah nyatakan dah rutin. Maksudnya apa perlu dibuat masa masuk ataupun masuk pelajar lah, masa pelajar tiba. And then kalau kita tengok dari pukul 8.10 hingga 8.30 perbualan pagi itu perimpunan. Biasanya kita buat perimpunan setiap hari Isnin. Ada juga sesetengah taskal tadika ni dia buat setiap hari, ada juga. Tapi tengok pada tengok pada keadaan lah. Macam contoh untuk sekolah ni dia buat setiap hari itu kecuali hari Isnin. Dia buat praktikal solat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia buat praktikal solat. Okay. Dan seterusnya. Okay. So nanti untuk you punya tugasan ni, tugasan anda, ini juga boleh jadikan sebagai contoh. Contoh untuk jadual waktu. Okay. Right. Seterusnya kita tengok kepada penyediaan jadual aktiviti harian kaki tangan. Tadi kita tengok jadual untuk kanak-kanak, untuk pelajar. Sekarang ini kita lihat pula apakah jadual aktiviti harian untuk kaki tangan. Siapa tanya tadi? Saya tak ingat nama tadi yang tanya pasal jadual waktu ni. Kaki tangan, kaki dan tangan. Right? Ini perlu memahami matlamat dan tanggungjawab seorang pendidik dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Okey, di dalam penyediaan jadual harian kaki tangan ini, okey, kita perlu pastikan setiap kaki tangan kita tadi, setiap pekerja kita tadi memahami apakah matlamat dan tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Maksud kita kena pastikan mereka ni memahami apakah matlamat dia sebagai seorang pendidik dan apakah tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ianya berbeza dengan pendidikan biasa. Sebab kalau pendidikan biasa, ianya lagi mudah untuk kita memahami dan mengenal pasti tentang matlamat. Tapi kalau untuk pendidikan awal kanak-kanak, ianya berbeza dengan pendidikan biasa. Because of kita kena memahami tentang pelajar yang berumur 6 tahun ke bawah. Dia berbeza dengan kita nak faham orang yang umur 7 tahun ke atas ni. Orang 7 tahun ke atas ni dia dah pandai berfikir, mereka dah pandai memerhati, mereka dah pandai berkata-kata. Tapi kalau untuk pelajar 6 tahun ke bawah ni, dia punya sikap, dia punya cara, dia punya pertuturan amat berbeza. So kita sebagai seorang guru di dalam pendidikan awal kanak-kanak perlu ada kefahaman yang baik,
perlu tahu apakah tanggungjawab anda. Sebab kita sebagai guru di pendidikan awal kanak-kanak ini merupakan role model kepada pelajar-pelajar tersebut. Sebab mereka mengenali tentang pendidikan, mereka mengenali tentang kehidupan bermula daripada umur 0 hingga 6 tahun. So, kalaulah kita tidak tahu, tidak pandai mengetahui ataupun tidak pandai, tidak faham tentang tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik di dalam pendidikan awal kanak-kanak, ianya akan memberi masalah kepada kanak-kanak tersebut. Okay? Yang kedua, perlu menetapkan matlamat pekerjaan supaya dapat membantu keberkesanan dan kelicinan tugas seharian mereka. Ya, maksudnya dalam penyediaan jadual untuk kaki tangan di pendidikan awal kanak-kanak, kita sebagai pengusaha perlu menetapkan apakah matlamat pekerjaan. Kenapa perlu kita menetapkan matlamat pekerjaan? Supaya dapat membantu keberkesanan pekerja kita dan kelicinan dari segi tugasan harian mereka. Maksudnya tidak akan berlakunya sebarang permasalahan semasa mereka melakukan sesuatu tugasan. Ini tugas kita sebagai seorang pengusaha lah. Sebab anda semua ni adalah bakal pengusaha taska atau bakal pengendali taska. So you kena faham, you kena tahu bagaimana untuk mengagihkan ataupun memberitahu ataupun menetapkan matlamat pekerjaan. Seterusnya kita tengok kepada planner harian. Salah satu perkara yang perlu ada di dalam jadual harian kaki tangan adalah planner harian, iaitu apakah rancangan kita untuk kita lakukan pada setiap hari. Setiap kaki tangan perlu mempunyai planner ataupun rancangan harian. Tujuannya adalah untuk membantu kaki tangan mengagihkan kerja mengikut keutamaan dan kepentingan. Maksudnya bila adanya planner harian ini, dengan adanya planner harian, secara tak langsung pekerja-pekerja kita ataupun guru-guru ataupun tukang kebun ke tukang masak ke, mereka tahu apakah tugasan yang perlu mereka lakukan pada setiap hari. Dan daripada situlah mereka dapat mengetahui yang mana perlu didahulukan, yang mana yang perlu dikemudiankan, yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. That's why lah kita sebagai kaki tangan perlu ada planner harian. Seterusnya kita tengok kepada proses dalam merancang planner harian. Sebab kita tahu kita kena ada planner harian. So, ada 6 step, 6 proses yang perlu kita buat, yang perlu kita ikuti dalam membuat perancangan planner harian. Yang pertama ialah, kalau ada soalan, kalau misalnya katalah penerangan saya terlalu cepat ataupun tidak faham, so minta tolong angkat tangan and then nyatakan kepada saya. Saya takut nanti anda entah ke mana, saya entah ke mana. Takut nanti korang akan terkejar-kejar. Minta tolong kalau tak faham, minta tolong raise your hand and then nyatakan kepada saya supaya saya dapat perbetulkan. Right. 6 proses tersebut, yang pertama ialah perancangan jangka pendek dan panjang. Maksudnya untuk planner harian ni, sebab kita tahu planner harian kita nak kena pasti yang mana perlu diutamakan, yang mana perlu yang lebih berkepentingan. So untuk kita tahu yang mana yang lebih berkepentingan, yang mana perlu diutamakan ialah kita perlu tengok perancangan jangka masa pendek dan panjang. So kalau jangka pendek itu biasanya utama tu yang perlu diberi keutamaan. Kalau misal kata yang tak perlu diberi keutamaan, maksudnya perlu buat tapi tidaklah orang kata perlu dibuat dengan segera. Kalau tidak perlu dilaksanakan dengan segera, mungkin dia boleh pergi kepada perancangan jangka panjang. Dia kena ada panjang, dia ada pendek. Pendek yang segera, panjang tu yang kemudian. Right. Proses yang kedua adalah bahagikan mengikut matlamat. Maksudnya setelah kita dah buat perancangan, kita kena bahagikan yang mana yang perlu
maksudnya yang perlu kita selesaikan dengan cepat. So itulah matlamat. Maksudnya kita kena bahagikan tugasan kita tadi mengikut matlamat yang telah kita tetapkan. Apakah tujuan kita? Maksudnya tujuan kita, matlamat tersebut adalah tujuan yang perlu kita lakukan. Yang ketiga adalah beri keutamaan kepada matlamat segera. Saya kata tadi kan. Saya kata yang mana yang perlu disegerakan, yang itu yang perlu kita tumpukan. So berikan keutamaan kepada matlamat segera. Dan seterusnya yang keempat, kumpulkan dan asingkan. Apa maksud kumpulkan dan asingkan? Kumpulkan dan asingkan ini bermaksud yang mana perlu diutamakan, kita perlu letak satu kumpulan. Yang mana yang perlu diselesaikan maksudnya tidak perlu disegerakan, maksudnya lambat pun tak apa, kita letakkan dalam satu kumpulan. Okay? And then yang kelima, tetapkan masa untuk setiap matlamat tersebut ataupun setiap tugasan tersebut. Maksud kita bagi masa. Okey, untuk benda ni berapa minit aku perlu buat? Untuk matlamat yang ni berapa jam perlu aku siapkan? Okey. Dan seterusnya peringatan ataupun catatan kecil. Kita buat satu remarks. Maksudnya kita buat remark sikit. Okey, tugasan ni dah siap belum? Yang ni tak siap lagi. Yang ni dah siap belum? Oh, ini dah selesai dah. Okey, kita tick. Yang tak selesai lagi, kita nyatakan tak selesai sebab apa ataupun di peringkat mana. So, itulah gunanya peringatan kecil. Dia sebenarnya untuk anda pun, anda boleh praktis sebenarnya ni tau. Praktis macam mana? Praktis untuk you punya tugasan. Tugasan 1 tu kan, ataupun tugasan 2. You buat satu catatan. Okey, untuk tugasan yang ni aku dah selesai ke belum? Okey, aku belum selesai lagi. Aku tick sikit, nyatakan sikit kenapa tak selesai lagi. Secara tak langsung bila dah ada catatan tu, ianya boleh mempermudahkan kepada kita untuk kita buat semakan. Kita semak balik. Bila nak hantar minggu ke-7 nanti, next week nak kena hantar. Aku tengok balik, yang mana tak selesai lagi? Oh, yang ni tak selesai lagi. So aku bagi tumpuan kepada yang tak selesai lagi. Yang mana dah selesaikan, aku boleh letak satu tempat. Itu cerita dia, okay? Right. Jadual kerja peribadi kita tengok jadual kerja peribadi. Setiap kaki tangan perlu membuat perancangan masa peribadi supaya dapat memberi tumpuan sepenuhnya perhatian mereka terhadap kerja dan tanggungjawab. Maksudnya setiap kaki tangan, okay. Ada orang nak bercakap ke? Hello? Siapa? Hello? Siapa yang turn on mic tu? Ada yang nak bercakap ke? Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Siapa yang turn on mic tadi? Oh, dah tutup dah. Okay. Di mana jadual kerja peribadi ni, sebab kita tahu setiap pekerja ada planner harian mereka. Okay. Pada masa yang sama, mereka juga perlu ada jadual kerja peribadi, di mana jadual kerja peribadi ini digunakan untuk kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pendidik, untuk mengetahui apakah kita punya tumpuan. Sebab bila adanya rancangan masa peribadi, ianya dapat memberi dapat membantu kita untuk memberi perhatian sepenuhnya terhadap kerja dan tanggungjawab yang diberi. Okay? And then perlu tahu membahagikan masa dan tugas mengikut keutamaan tertentu. Bila adanya jadual kerja peribadi ni, secara tak langsung ianya dapat membantu kita untuk mengenal pasti ataupun membahagikan masa kita, yang mana perlu kita buat, yang perlu kita beri keutamaan, yang mana yang perlu kita kediankan. Okay? Itu pentingnya ada jadual kerja peribadi. Okay. Untuk jadual kerja peribadi ini, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu, iaitu yang pertama, catat dan tampal jadual tugasan harian.
Maksudnya kita kena tampal kita punya jadual tugasan harian tersebut dan catat apa yang perlu kita buat setiap hari. Dan maklumkan tanggungjawab anda. Maklumkan tanggungjawab anda ini maksudnya kita kena maklumkan kepada diri kita dan juga kepada rakan sekerja kita apakah tanggungjawab kita. Maksud kepada rakan sekerja tu dan sebenarnya kita hanya berkongsi je lah. Berkongsi kepada rakan setugas kita. Dan maklumkan kepada rakan sekerja. Maksudnya kita, macam saya kata tadilah, kita maklumkan kepada diri kita, pada masa yang sama kita berkongsi kepada rakan kita. Rakan sekerja tahu apabila anda tidak dapat bertugas. Maksudnya bila kita beritahu kepada rakan setugas, secara tak langsung rakan setugas tadi tahu apa yang perlu kita lakukan. So, apabila berlakunya sebarang permasalahan, contoh macam kata pada hari itu you sakit, tak dapat datang kerja, you cuti, MC. So, sekurang-kurangnya rakan setugas you tadi dapat cover you punya kerja. That's why lah kita kena bercerita, berkongsi. Bukan kita nak suruh dia faham everything, no. Kita just bagi tahu kat dia, okay, aku besok kena buat macam ni, macam ni. So secara langsung dia pun, oh betul, you punya kerja macam ni. Okay, tak apalah, aku punya kerja macam ni pula. So bila berkongsi tu, so bila berlakunya pada besok hari, tiba-tiba salah seorang tu sakit contoh, tak dapat kerja, adanya emergency. So sekurang-kurangnya salah seorang tu boleh cover dia punya kerja. Itu cerita dia. Okay. And then maklumkan kepada kanak-kanak. Kenapa kita perlu maklumkan kepada kanak-kanak? Okay, sebab kadang-kadang kanak-kanak ni mereka ni bila dia dah biasa dengan dengan kita, dia tak nak pergi dengan orang lain lah. So untuk mengelakkan daripada berlaku permasalahan di kalangan kanak-kanak, so kita nyatakan, okey, contohlah, okey, saya mengajar untuk anda, tapi kalau macam katalah berlaku apa-apa, ada cikgu yang akan berganti saya. Cikgu mana kita tunjuk, cikgu tu sekian, ceritalah kebaikan dia. Secara tak langsung bila kalau dia kena ganti tu, dia tak rasa terkejut. Okey, right. Sebagai guru atau pengasuh adalah amat penting menyediakan semua keperluan pengajaran dan pembelajaran secara konsisten dan sempurna. Dia sebenarnya bukan hanya pengasuh saja, bukan hanya guru di pendidikan awal kanak-kanak sahaja. Mana-mana pendidik tak kisahlah pendidik peringkat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, college ke, semua perlu ada atau perlu menyediakan keperluan pengajaran dan pengajaran secara konsisten dan sempurna. Contoh macam saya sekarang ni lah, saya mengajar anda, saya kena sentiasa bersedia. Bersedia macam mana? Bersedia dari segi fizikal, bersedia dari segi mental. Mental untuk saya mengajar, fizikal macam mana? Semua alat-alat yang saya guna ni untuk buat PNP, semua saya kena konsisten penyediaannya dan mestilah sentiasa sempurna. Kalau tidak sempurna apa akan jadi? Maklum sajalah bila tak sempurna, nak mengajar pun susah kan? Dan sempurna ni pun mengangkat-rangkak rasanya nak mengajar, sebab nak menarik perhatian pelajar kan. Tapi itulah seorang pendidik, you pun kena faham lah macam mana dunia seorang pendidik. Ni zaman saya, zaman you esok, wallahualam apa akan jadi lagi kita tak pasti. Okay, semua kita sentiasa bersedia. Okay, kanak-kanak merupakan individu yang aktif. Okay, jadi seorang guru ataupun pengasuh hendaklah sentiasa bersedia dengan pelbagai aktiviti yang akan membantu mereka untuk meningkatkan perkembangan dan kemahiran mereka. Sebab kita tahu kanak-kanak ni dunia mereka dan dunia meneroka. Benda yang tak boleh buat dia akan buat. So kita sebagai seorang guru ataupun seorang pengasuh kena sentiasa bersedia, okay, dengan pelbagai aktiviti untuk memastikan mereka tadi dapat meningkatkan perkembangan mereka dan kemahiran mereka. Saya cukup salute kepada semua pendidik-pendidik di pendidikan awal kanak-kanak. Sebab mereka ni kerja mereka, termasuk orang semua lah, termasuk dengan anda semua. Saya cukup salute untuk anda semua. Sebab anda ni seorang yang betul-betul yang kata dari segi mental dan fizikal tu memang betul-betul tercabar lah. Sebab kanak-kanak kan, orang yang boleh kawal kanak-kanak ni memang orang yang hebat.
orang yang bagus. Sebab kanak-kanak ni dia sentiasa berubah-ubah dia punya emosi, sentiasa berubah-ubah dia punya aktiviti. Dia seorang aktif. So kenapa saya salute, because of anda sentiasa bersedia dalam memberi aktiviti kepada mereka supaya mereka tadi tidak terpantut dari perkembangan dan kemahiran. Okay. Right. So seterusnya kita masuk kepada takwim tahunan, institusi pendidikan awal kanak-kanak. Ni kita bercerita tentang takwim tahunan. Takwim tahunan ni adalah perancangan untuk 1 tahun. Maksudnya untuk keseluruhan. For the 1 year, untuk 1 tahun. Setiap taska atau tadika perlu mempunyai takwim tahunan yang perlu dirancang dengan teliti. Ibu bapa dan kaki tangan perlu melibatkan diri mereka dalam merancang takwim tahunan supaya penglibatan semua adalah secara menyeluruh. Artinya untuk kita mewujudkan takwim tahunan, kita perlu melihat secara menyeluruh, melihat secara keseluruhan, termasuk ibu bapa, termasuk dengan kaki tangan. Sebab apa? Takwim tahunan ini ianya melibatkan kepada keseluruhan orang yang berada di taska. Ibu bapa berada di taska ke? Tak kan? Tapi anak dia berada di sana. That's why lah ibu bapa juga perlu melibatkan diri di dalam aktiviti takwim tahunan untuk mengelak daripada berlakunya permasalahan. That's why lah kita perlu libatkan ibu bapa dalam perbincangan supaya ibu bapa dapat melibatkan diri. Kena panggil dia meeting ke? Memang kena panggil dia meeting. Meeting macam mana? Meeting tahunan. Sebab itulah kadang-kadang ada setengah sekolah dia panggil ibu bapa untuk berbincang tentang perancangan takwim atau perancangan tahunan. Sebab kita nak libatkan ibu bapa dalam segala aktiviti di taska. Okay. Apakah objektif penyediaan takwim? Okay. Ianya memudahkan pihak pengurusan membuat perancangan aktiviti untuk kanak-kanak selain daripada aktiviti harian. Okay. Ibu bapa berpeluang mengetahui aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun. Ya, maksudnya objektif kedua, kenapa kita perlu menyediakan takwim tahunan ialah untuk memberi peluang kepada ibu bapa nak tahu apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun kepada anak-anak mereka. Okay. Yang ketiga, objektif yang ketiga, kenapa perlu kita sediakan takwim tahunan adalah untuk kanak-kanak mendapat manfaat daripada aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Maksudnya bila ada takwim tahunan ini, kanak-kanak dapat manfaat dia, dapat dia punya manfaat dari segi aktiviti yang kita jalankan. Okay. Dan yang keempat, memudahkan kaki tangan membuat perancangan aktiviti untuk kesemua kanak-kanak bawah jagaan mereka. Sebab bila adanya takwim tahunan tu secara tak langsung ianya memudahkan kepada kita lah. Apa yang perlu kita nak buat berpandukan kepada takwim tahunan. Okey. Ini merupakan jenis-jenis aktiviti yang boleh kita lakukan di dalam takwim tahunan. Okay. Antaranya ialah minggu suai-kena, minggu orientasi, kan? Maksudnya bagi kanak-kanak yang baru masuk kan, biasanya kalau umur 5 tahun yang baru masuk sekolah kan, 5 dan 6 tahun, kalau 6 tahun tu tak payah, tak apa dah, tapi masih lagi kita perlu buat minggu suai kenal. Okay, tapi bagi kanak-kanak yang baru sahaja masuk, terutama bagi umur 5 tahun, bagi umur 4 tahun, so kita perlu buat minggu suai kenal. Supaya apa? Supaya mereka tadi rasa terbiasa berada di sekolah, supaya mereka tidak rasa takut lah. Sebab kita tahu kanak-kanak bila tak pernah berpisah dengan ibu bapa, tiba-tiba masuk ke sekolah, kena tinggal oleh ibu bapa, macam-macam lah benda berlaku kan. Ada yang menangis lah, ada yang panjat gerai lah, panjat pintu lah, melari-lari lah, meraung-raung lah kan.
So untuk mengelak daripada mereka ini buat perangai-perangai macam tu, so kita buatlah minggu sesuai kena. Okay. Dan yang kedua, sambutan Hari Guru, Hari Ibu Bapa, Hari Bapa, Hari Ibu, Hari Kanak-kanak. Ini boleh dimasukkan di dalam takwim tahunan. Okay. And then apa lagi boleh kita masukkan dalam takwim tahunan ialah Hari Raya Tahun Baru Cina, Deepavali, semua perayaan lah. Sebab di Malaysia ni memang kaya dengan hari perayaan. Sebab kita berada dalam pelbagai kaum. Okay? And then kita juga boleh masukkan aktiviti ceramah dan lawatan, okay? Aktiviti sukan dan hari keluarga, serta hari penilaian dan perjumpaan ibu bapa. Masa inilah, masa hari perjumpaan ibu bapa inilah yang boleh kita guna pakai untuk kita berbincang tentang perancangan takwim tahunan untuk tahun berikutnya. Okey. Itu sahaja untuk topik yang keempat. Ada apa-apa persoalan yang hendak ditanya, boleh ajukan sekarang untuk topik yang keempat. Kelas? Sir. Ya. Pasal hari raya tu kan, kalau dalam taskar kita tu tak ada orang India dengan Cina pun, kita kena sambut juga ke? Okey. Dia sebenarnya walaupun tak ada orang Cina ke, tak ada orang Siam ke, tak ada orang India ke, kita juga kena buatlah hari perayaan tersebut untuk kita dedahkan kepada pelajar. Sebab itulah kalau kita tengok di mana-mana sekolah sekalipun, kalaulah adanya hari perayaan, cuti tu adalah cuti umum. So semua orang cuti kan. Untuk hari perayaan ni, kalau walaupun tak ada pelajar, contoh misal katalah di sekolah kita tu tak ada India, kalau ikutkan di Deepavali tak ada kan, tak ada. Tapi kita bolehlah tunjukkan kepada mereka, beri pendedahan kepada mereka. Okay? Fatin? Tapi terpulang jugalah kepada sekolah lah, kepada sekolah macam mana kita nak memberi pendedahan kepada pelajar. Tak semestinya kita kena sambut, tak juga. Ada juga aktiviti-aktiviti lain boleh kita buat. Boleh? Fatin? Terjawab soalan awak? Okay. So ada soalan lagi? Ini semua you kena hafal sebab takut nanti masuk dalam exam. Risau kat saya pun tak pasti yang mana masuk, yang mana keluar, yang mana tak masuk. Tapi kebanyakannya masuk lah. Kelas, ada nak tanya lagi? Halo? Tak ada, sir. Tak ada Okay, kalau tak ada, kita rehat dulu sekejap. Kita akan sambung lagi pukul 10 pagi untuk topik yang kelima. Okay? Kelas, kita rehat dulu lebih kurang 10 minit. Yelah, pukul 10 nanti kita mulakan dengan topik yang kelima. Alright, kelas. Rehat 10 minit. Ini negaraku, oh yeah. Ini Malaysiaku, selalu bersatu, selalu di hatiku. Negaraku, sampai bila-bila, takkan malu, kita angkat bendera. Budi bahasa, budaya kita. Negaraku, kita nyanyi bersama. Ibu Pertiwi yang ku sanjungi, laungan bangga di dalam hati. Ayo bersama kita berdiri, bersatu sambil kita bernyanyi. Betapa indahnya tanah airku, warna-warni sendi budaya yang dulu tak lekang, dia panas takkan pernah jemu. Terbuka meluas tu semua tetamu di Keri Zape, joget lambat terlucut sampai Mayung juga wayang kulit, tradisi terjalin, mutu masih terjamin. Ai 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 Malaysia, ai 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 Malaysia, ai 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 Malaysia, sayangilah oh Malaysiaku. Ai ai ai
Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Hari mulia negaraku merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Hari mulia negaraku merdeka. Hari mulia negaraku merdeka.